wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja milik Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta kita semua dan juga sebagai pencipta alam semesta Rabbul Alamin. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tauladan yang terbaik bagi umat yang ingin berjaya di dunia sampai akhirat. Semoga Allah cucuri rahmatnya ke atas keluarga Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in dan setiap umat yang masih berusaha untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kembali kepada Allah. Yang saya hormati saudara pengurus majlis dan juga imam-imam pentakbir masjid di negeri Perlis ini. Kita ucapkan syabas pada jabatan juga yang telah ambil inisiatif untuk adakan pertemuan pagi ini. Kita diminta untuk berkongsi kepada imam-imam pentadbir masjid tentang kerja itu satu usaha yang boleh meningkatkan iman kita masing-masing. Jemaah yang kami hormati, kita sedar bahawa tidak ada satu perkara yang lebih bernilai di sisi Allah daripada iman. Pertama. Sehingga Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Muslim mengingatkan kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Yang bermaksud tidak siapa boleh masuk syurga sehingga dia beriman. Berarti iman bukan untuk orang kaya, orang berkuasa, cerdik pandai, tapi tak ada iman. Kalau ada iman, walaupun taklah cerdik bagaimanapun, miskin ke, tapi syurga akan kita dapati. Ini janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat pada hakikatnya, kita umat Islam telah diajar sejak dari kecil, khususnya Nusantara ini. Nusantara artinya Malaysia, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Kerana kita telah buat satu perjanjian dengan Allah Rabbul Alamin setiap hari selepas kita belajar semayang. Waktu kita baca doa iftitah saja ada satu ikrar kita kepada Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sini sudah cukup untuk mengingatkan kita sebagai umat yang beragama bahawa kita sendiri telah selalu mengaku kul. Kita ingatkan pada diri kita, semua solatku, sunat ke, fardu ke, dan semua pengorbananku, masaku yang saya guna untuk mentakdirkan masjid dan sebagainya, menjadi seorang imam dan sebagainya. Dan hidup kita ini macam-macam lah. Hidup kena makan, kena minum, berpakaian, kena kerja. Kesemua itu dan memati, dan mesti kita nak mati lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Sebab itu apa pekerjaan yang kita laksanakan, pertama sekali nawaitu kita, niat kita. Apa niat kita? Kalau niat kita bukan kerana Allah, kita dapat juga bahagian dunia, dapat gaji, allowance, tapi tak dapat redha Allah. Kerana setiap ibadat yang tidak dibuat kerana Allah, maka Allah tak terima. Dapatlah bahagian dunia, bahagian manusia, dia redha pada kita, tapi dari Allah tidak ada. Sebab itu dalam Quran Allah ingatkan kita juga, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah juga ingatkan kita bahawa siapa yang ingin dan ada niat, ada harapan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita di akhirat nanti, maka hendaklah dia beramal. Kita tak boleh jadi manusia yang tak aktif. Kita perlu jadi manusia contoh, beramal. Supaya, dan amalan itu Allah tetapkan. Falyamal amalan salihah. Amal itu mesti soleh. Amal itu dinamakan soleh apabila ada 3 syarat. Syarat pertama,
amalan kita adalah lillahi ta'ala. Kalau kita buat bukan lillahi ta'ala, tidak dinamakan soleh. Yang kedua, walaupun kerana Allah, cara ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak boleh berpisah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sebab itu semayang kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, apa juga balik kepada asas agama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mesti berpandukan pada dua ini. Pertama, kita buat lillahi ta'ala. Ya, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Caranya ikut sunnah Nabi. Contohnya masjid. Masjid inilah rumah yang termulia di sisi Allah di atas bumi. Ya, tidak ada satu tempat yang lebih diredai Allah, disukai Allah daripada masjid. Kerana pembenahan saksiat pribadi akhlak manusia. Tarbiyah Islam bermula daripada situ. Ini sebab itu, ini satu amanah. Bila kata amanah, Nabi ingatkan umat dia lagi. La iman liman la amanah. Orang yang beramanah, alhamdulillah ada iman. Kalau dia kata saya ada iman tapi amanah tak ada, dia khianati kerjanya, apa yang diamanahkan tidak dilaksanakan dengan baik. Masjid, contohlah, saya nak bagi contoh saja. Allah sendiri telah ingatkan kita, innamal, ya, dia katanya innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhshah illallah ila al-akhir ayat. Siapakah yang boleh memakmurkan masjid? Masjid ini bukan sebarang tempat. Yang nak uruskan masjid mesti orang yang pertama ada iman. Man kana amana billah wa yaumil akhir. Dan orang yang bukan beriman kepada Allah di dunia saja, dia yakin bahawa apa usaha yang dia buat, dia akan dapat balasan yang terbaik di akhirat nanti. Tujuan kita buat ya untuk Allah, untuk akhirat kita. Yang ketiga, kita jangan lupa, orang ahli masjid, pertama dia sendiri kena aqimus salat. Wa qama salat wa atu zakat. Orang masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pentadbir masjid, mesti memakmurkan masjid dulu. Baru masjid itu hidup. Bukan bila ada acara resmi baru dia ada. Acara tak resmi dia tak ada. Karena ini rumah Allah. Dan cara yang terbaik bila you nak memakmurkan masjid, you ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab selepas kita yang pegang jawatan kuasa masjid sebagai imam? Imam dia sebagai seorang pimpinan dalam masjid. Dan pimpinan ini mesti diikuti. Macam Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam dijadikan untuk kamu ikut supaya sempurnanya solat kamu. Dalam satu masyarakat perlu ada satu pimpinan. Satu kawasan perlu ada karya, ada satu pimpinan. Contoh sajalah. Nah, imam yang bertanggungjawab bukan sekadar jadi imam saja, tidak. Dia berkewajipan memastikan dia dapat mentarbiyah, mendisiplinkan jamaah. Supaya ada adab. Contohnya, setiap orang nak masuk masjid, nak duduk. Kalau kita tahu dia tak salat tahiyatul masjid, kena ingatkan dia. Kerana Nabi larang setiap umatnya masuk masjid, masuk rumah kita tak perlulah tahiyatul rumah. Tapi masjid bukan kelab. Bukan dewan biasa, rumah Allah. Bila rumah Allah ada adabnya. Rasulullah pernah larang sampai hari Jumaat pernah dia sedang berkhutbah, datang seorang sahabat yang lewat terus duduk. Ini Rasul sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah langsung tanya orang itu, berarti imam boleh cakap dengan makmum, makmum boleh cakap dengan imam, tak batal, tak lara hari Jumaat itu. Yang tak boleh makmum sama makmum cakap tak boleh. Rasulullah tanya sahabat, hal sallaita? Sudah salat belum? Dia kata belum. Qum fasalli raka'atain. Bangun sekarang. Salat 2 rakaat. Ini Nabi sedang khutbah. Disiplin.
Tak boleh biar kesilapan itu terus begitu. Supaya umat ini jadi umat beradab. Lalu sahabat pun bangga. Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukum al-masjid falyajlis hatta yusalli raka'atain." Bila seseorang kamu masuk masjid, asal nama masjid, tak boleh duduk sebelum menghormati hak masjid 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini perlu dikuatkuasakan oleh kita sebagai imam dan pentadbir masjid. Kalau kebetulan dia nampak ada, ataupun kita siapkan satu leaflet. Kita kena plan lah, kalau orang tak tahu, kita siapkan satu kertas ringkas saja tentang hadis itu. Setiap jamaah datang kita bagi. Supaya jadi peringatan, tarbiyah, pendidikan, disiplin. Ini contoh. Kan? Macam bila nak solat jemaah, ini tanggungjawab imam lah. Pastikan saf itu lurus, saf itu rapat. Bukan? Contohnya, kecuali suasana tidak mengizinkan, maka kita buat apa yang kita mampu. Ya. Tapi kalau suasana izinkan, jangan lalai tentang adab saf. Satu dari sebab umat Islam tak bersatu di luar semayang, kerana dia tak bersatu dalam salat. Bila salat, tak mau rapat saja-saja, tak mau rapat tanpa ada sebab saja. Nak lapang-lapang, nak bagi angin masuk kiri kanan, bukan angin, syaitan masuk. Akhirnya hati kita berpecah. Ini saf, jangan main-main. Perkara-perkara yang dicemburuhi oleh orang Yahudi kepada orang Islam, di antaranya ialah kerana kita semayang dan kita ada saf. Dia tak ada. Orang Yahudi mana semayang ada saf, tak ada safnya. Ya. Kita orang Islam ada disiplin saf. Dan Nabi telah ingat, "Stawu sufufakum fa inna taswiyatu sufu min tamamis salat." Kita tahu. Tapi kita sebut, imam sebut. Kadang-kadang imam sebut kan. Bagi tahu makmum rapat lurus. Imam boleh sebut. Makmum bagaimana? Biasanya bila imam kata rapat, lurus, akhirnya makmum buat apa? Makmum lah. Saya buat style saya lah. Bukan. Tapi zaman Nabi tengok disiplin. Nabi dia ada penguatkuasaan. Inilah datangnya pentadbir masjid, jawatan kuasa, main peranan. Pastikan saf itu lurus. Sebelum imam takbir, penguatkuasa datang. Kita cek. Sudah lurus belum? Tak lurus, luruskan. Tak rapat, tolak sampai rapat. Umar dan Ali, 2 orang adalah penguatkuasaan. Dia memang orang tak banyak cakap, tapi action oriented. Tak cakap banyak, dia buat. Dia tahu Nabi dah arah saf rapat, mesti rapat. Bagaimana kalau ikut Nabi? Memang cantik. Bahu mesti bertemu dengan bahu. Kaki bersentuhan dengan kaki sepanjang salat, tak terputus. Siapa yang hubungkan saf, hubunglah dia dengan Allah. Siapa yang sengaja putuskan saf, putuslah perhubungan dengan Allah. Berat. Man wasala safan wasalallahu lahu, man qata'a safan qata'allahu lahu. Perkara yang serius. Tapi bagi kita, yang penting semayanglah. Sudahlah. Apa nak bising-bising lagi. Ya, bila kita suruh orang rapat, orang kata, ini apa ni? Semayang semua duk pijak kaki orang. Dia kata pijak. Bukan pijak kaki pun. Sentuh saja. Kita kadang-kadang nak fitnah kan. Sunnah Nabi pun kita nak fitnah. Bila kita suruh sentuh, dia kata pijak. Tak kenalah bukan. Memang Nabi tak suruh pijak cederahkan orang waktu semayang. Bukan. Ini contoh. Kemudian siapa yang boleh bantu? Ini ahli jawatan kuasa masjid. Perlu juga faham hukum. Tak boleh kita sudah ada bagi tahu, imam dah bagi tahu pun degil apa nak buat. Tak boleh begitu. Manusia yang datang ni kadang orang muda dia tak tahu. Kita yang tahu tak kasih tahu. Kita sendiri tak jadi contoh. Kita cakap tapi tak ada reinforcement. Itu masalah. Kalau imam kata, saf, rapat, lepas imam Allahu Akbar. Kalang kabut, saf semua. Bukan. Bagilah masa sedikit. Tengok dulu. Dah rapat, belum rapat, tolong rapat ke depan.
Tolong kita kanan, kiri, rapat lagi. Kita kena bagi peluang. Kena sabarlah. Kena bagi tahu. Ini nak sembahyang Jumaat nak dapat 27 pahala. Adab ikut imam perlu tahu. Ini imam Allah, dia belum bar, kita bar dulu. Kan? Kadang-kadang. Lagi cepat dari imam. Imam waladhdallin belum amin, makmum amin. Imam jadi makmum. Makmum amin. Terbalik. Kadang-kadang berlaku. Bila berlaku, apa yang kita kena ingat. Adinu nasiah, bagi peringatan. Supaya masyarakat yang datang pada masjid kita dapat bimbingan, tarbiyah, disiplin yang cantik. Itu berarti imam masjid itu dan ahli jawatan kuasa sudah berjaya. Yang kedua, bila kita memakmurkan masjid, tak cukup kita saja rajin datang ke masjid. Saya pernah cakap, bab ini 35-40 tahun dulu. Bila kita buat kursus untuk imam-imam mentadbir masjid. Ya. Bukan di Perlis, tapi di negeri yang lain. Jawatan kuasa masjid adalah yang diamanahkan untuk mengurus masjid. Masjid bukan hak kita. Itu rumah Allah. Bukan. Kan sebab itu wa annal masajida lillah. Saya cerita tentang bab ini supaya kita faham. Zaman Abu Hanifah berlaku seorang pimpinan Islam kebetulan. Pimpinan Islam ini dia tak boleh tengok perempuan cantik. Perempuan lawa susah. Sebab itu paling baik perempuan cantik-cantik pakai niqab, orang tak nampak. Tak timbul fitnah. Bila kalau dia nampak, dia akan bagi tahu pegawai, pergi tanya perempuan itu sudah kahwin belum. Kalau belum kahwin, dia nak. Dia ada kuasa kan. Kalau sudah kahwin pun dia nak. Kalau kahwin pun dia nak tanya suami dia maksud siapa. Jumpa suami dan bagi balik duit mahar. Kalau ada belanja, bagi balik duit belanja, minta suami ceraikan isterinya. Begitu. Kemudian ada satu ketika pimpinan itu terlafaz talak taklik kepada isterinya. Bagaimana dia kata? Dia marah ke apakah sebelum subuh. Kalau engkau masih ada dalam jajahan saya, masuk maghrib, aku talak engkau. Dia lafaz talak kepada isteri dengan adanya syarat. Kalau masuk waktu maghrib, isteri masih dalam jajahan dia. Jajahan dia besar dulu. Lalu, selepas subuh dia sedar, dia terlafaz. Dia tak mau talak. Dia tahu talak ini Allah tak suka. Dia capat panggil ulama-ulamanya supaya ulama itu bagi pandangan, fatwa. Bagaimana nak selesai bab itu. Bila ulama semua yang ada dipanggil, dia kata, ini tak boleh nak buat apa. Tunggu saja. Ya, Amirul Mukminin tunggu. Nak kata cerai, belum cerai. Kerana syaratnya bila masuk maghrib. Bukan. Nak kata, nak cerai, belum cerai. Kerana dia masih ada jajan dan belum masuk maghrib. Teringat Abu Hanifah. Minta Abu Hanifah. Datang. Abu Hanifah datang lepas itu. Tak cakap banyak pun. Sembahyang Zuhur. Tak cakap apa pun. Suruh sabar saya. Sembahyang Ashar. Semakin dekat maghrib. Habislah. Bagaimana dia nak bantu saya supaya tak cerai. Akhirnya dekat maghrib dia perintah pimpinan itu bawa isteri masuk masjid. Masuklah. Habislah orang kata. Itu berarti dah masuk maghrib. Lepas maghrib jatuh talak. Lepas tu rujuk. Selesai. Selepas salat maghrib. Kalau begitu bagaimana nak rujuk? Dia kata tak payah rujuk. Apa tak rujuk? Sudah jatuh sekarang. Tapi tak jatuh. Dia kata Tuhan menjajah bumi ini.
Masjid bukan di bawah jajahan Tuhan. Wa annal masajida lillah. Zon masjid, zon bebas. Dia bukan kelab. Bukan member tak boleh masuk. Oh, tak boleh. Bukan. Masjid itu untuk umat. Siapa saja ada hak masuk. Jangan kita geng-geng pula. Tak boleh. Bukan kelab kita, bukan rumah kita. Itu rumah Allah. Tengok bagaimana kepahaman. Kata, ini zon tidak diuruskan. Tidak ada siapa yang kuasa kecuali siapa yang telah diberi amanah untuk jaga. Nak tunjuk tentang kehebatan masjid. Masuk saja terpelihara. Contohnya kalau orang jahat masuk masjid, kita kena bagi pelindung pada dia. Nak tangkap, tunggu dia keluar. Bila dia nak keluar, tunggulah tengok berapa lama dia duduk masjid. Itikaf lah. Jadi dah baik. Kalau lama-lama duduk masjid ni lama jadi baik. Sepatutnya begitu. Itu zon masjid. Maka tanggungjawab ahli jawatan kuasa apa? Saya bagi contoh, setiap masjid, berapa ahli jawatan kuasa? Paling minimum yang perlu ada? Boleh kongsi? Berapa orang? 17 contoh. Ya, 17. Katalah 17. Kita pecahlah kata kepada 3 satu grup. Berarti berapa grup? 3 satu kumpulan. 6 grup contohnya. Kita masjid ada karya. Maka perlunya sebulan sekali paling afdal kalau tanya saya. Pecah pada 6 kumpulan, keluar. Dari masjid keluar. Depan, belakang, kanan, kiri dan tengok kawasan lain. Kita melawat karya kita jiran masjid. Assalamualaikum, apa khabar? Lama tak jumpa. Semua sehat, bukan nak minum kopi ke apa, susahkan orang. Ya. Nak tahu, nak ada silaturahim. Maklum pada mereka, lama tak jumpa, ada yang tak sihat, mungkin kita doakan, kita alu-alukanlah. Datanglah masjid, kita ada kuliah, kita ada aktiviti. Katalah satu kumpulan ziarah 20 rumah. 6 kumpulan berapa rumah? 120. Satu bulan you buat satu lautan. Bulan lain tukar-tukar. You kawasan sana, saya kawasan. Nak tunjuk kita orang ahli masjid, ambil berat tentang karya kita. Nak tahu sihat. Kalau tak semua datang masjid, tak kena satu dalam satu rumah tak boleh datang. Wakil. Kemesraan kita, pendekatan kita. Cuba kalau kita buat, mungkin dalam 2-3 bulan, masjid tadi yang kosong-kosong itu dapat dimakmurkan. Pasal dia tengok kita ambil berat. Ini kadang-kadang kita pun tak tahu siapa karya kita. Kan? Orang jiran masjid pun kita tak pernah ziarah. Jadi nafsi-nafsi. Terpulanglah. Kamu dah dengar azan kan? Ya memang. Tapi manusia dia perlu ada satu perhubungan. Silaturahim yang baik. Jadi kalau kita ahli ajarkan masjid merendah diri, tunjuk contoh yang baik. Kita ambil berat anak karya. Rugi tak kita? Orang sayang kita. Orang kata ini jawatan kuasa masjid. Oh, memang baiklah orang-orang dia. Yang muda aktif, yang tua ambil berat tentang anak-anak muda, tanya khabar. Dan bila mereka sampai, kita mesrah dengan ikram mereka. Ya, tak semesti siap makan minum. Kita punya silaturahmi itu kalau baik, perhubungan baik. Orang tapik kita. Sebut masjid, ini memang cemerlang. Ini ahli jawatan kuasa best punya. Setengah pula ahli jawatan kuasa masjid, dia tak ada kuasa pun. Nak pergi tengok siapa pun. Dia tak kisah pun you datang ke tak datang. Pun boleh juga bukan kata kita
Tapi kalau kita nak jadi ahli jawatankuasa masjid yang proaktif, yang cemerlang, kita jangan tunggu orang datang sahaja. Kita juga mendekati masyarakat. Akhirnya masyarakat semakin dekat dengan masjid. Siapa untung? Semua untung. Kita dapat membantu mentarbiakan masyarakat. Apa gunanya masjid itu besar, tapi semayang Jumaat saja penuh. Semayang waktu lain, imam alhamdulillah sabar. Kalau tak sabar, imam pun ghaib. Kan? Imam kata, selalu subuh 3-4 orang. Tak payahlah saya jadi imam. Dia pun tak nak semangat nak jadi imam. Cuba kalau ramai orang. Kan? Itu yuk kita tengok waktu Covid ni, bila Masjid Haram tak pernah kosong kan. Mekah, Madinah kan. Bila Covid, tak ada orang. Imam boleh menangis. Tak pernah menghadapi suasana tak ada orang semayang. Kita tahu sana kalau solat Jumaat setiap waktu ribuan orang. Bila imam baca pun semangat dengan amin. Ini satu juga yang dicemburi oleh orang Yahudi. Dia cemburu kerana orang Islam bila semayang berjemaah, kemudian orang Islam bila semayang semua serentak bila imam kata amin, faiza ya aminul imam fa aminu. Semua kata amin. Pacak berumah, ramai kan suara. Ini kadang-kadang imam memang nak semayang khusyuk pun kurang. Pasal orang tak ada. Okay. Jadi dia punya semangat kadang-kadang itulah yang kita nampak imam pun hilang. Apa tak ada makmum. Ini sebagai contoh saja. Tanggungjawab kita mendekati. Kalau kita tahu anak karya ada yang sehat, tak sehat, kita doakan. Maklum pada imam. Bukan? Jumaat pun boleh doa supaya dia, wah, imam ingatkan kami ya. Imam sebut nama bapa aku lah, ibu aku. Rasa tak? Seronok tak kita? Seronok. Supaya dia adanya perhubungan yang rapat. Hanya kita kadang-kadang masjid ni hanya bila masa makmur, bila ada kenduri. Wah, itu alhamdulillah. Kira memang kebetulan kita suka makan kan. Jadi bila ada majlis makan, alhamdulillah. Ya. Tapi kita lupa. Itu pun kita lupa. Macam contohlah orang nak buat nikah dalam masjid. Bagus kan? Dan kawasan rumah sempit masjid. Tapi kena ajar adab. You nak masuk masjid, jangan terus duduk. Tahu masjid dulu. Lupa. Semua ada adab ni banyak orang lupa. Kalau orang masuk masjid pun tak disiplin, bagaimana dia nak jaga disiplin di luar masjid? Kan? Sebab itu dalam masjid tak boleh kita nak tinggikan suara, bergaduh, jadikan macam pasar. Tak boleh. Ini tempat ibadat. Ya? Dan kita ajar. Contohnya lagi Jumaat. Kalau Jumaat, kita perlu ada juga jawatankuasa yang ambil berat. Berdiri, jangan duduk. Berdiri. Sabar sikit, 20 minit khutbah. Bukan kita rugi. Tengok, ada orang cakap tak? Pasal kita tahu kan, tak boleh cakap bila imam sedang khutbah. Betul tak betul? Tapi umumnya orang cakap tak? Ada orang cakap tak? Cakap. Yang muda kah yang tua? Muda dengan tua. Yang boleh cakap orang muda pasal orang tua cakap dulu. Bila orang tua cakap, orang muda kata, oh, ini bapak-bapak pun cakap. Anak apa lagi kan? Dia lagi bercakap. Akhirnya semua jadi khatib. Siapa nak dengar khutbah? Bagaimana manusia boleh berubah? Bagaimana manusia dapat pengajaran dari khutbah? Kerana tak ada yang nak dengar. Setengah orang dengan handphone lagi. Kadang-kadang kita sakit pergi Jumaat, sakit. Saya selalu kalau pergi Jumaat kawasan yang kita tak jadi imam, saya sakit. Orang boleh datang tepi, masih main handphone lagi. Kemudian incoming call, dia boleh jawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya sedang dalam masjid. Hari Jumaat, kita ingat mungkin dia terlajak, kata lupa, kata tak boleh cakap. Bukan. Jadi dia pun
kita pun tak boleh cakap dengan dia pula. Kita, diam pun lara pula kita. Bukan? Kita kata diam, cakap pula kita. So, korang-korang dia ada tepi kita picit lah tangan dia. Tak cakap tak apa, picit. Bagi isyarat. Bagi isyarat. Bila saya buat begitu, dia pun tengok saya satu macam. Tak apalah. Saya ingat mungkin dia terlupa. Manusia boleh terlupa kan. Dia boleh call balik pula. Oh, ini luar biasa. Oh, tadi orang call in, mungkin orang tak tahu dia sedang dalam masjid. Tapi dia boleh call keluar. Wow, ini buat saya tak tahan. Dan kadang-kadang dia cakap, banyak orang dengar, tak ada siapa pun tak peduli. Nafsi. Saya nak contohkan sedikit saja. Tahun 90-an, saya selalu pergi Amerika. Ada program dakwah di sana, di Chicago, Detroit. Detroit ini tempat orang hitam. Kalau you pergi Amerika, you kata Detroit, orang terkejut. Detroit ada apa sana? Pergilah ke New York ke, Washington ke. Ini tempat orang kulit hitam. Tapi semangat agama luar biasa. Di samping saya berdakwah, saya pernah diundang oleh Deputy Mayor. Pertama sekali ada Deputy Mayor, ya, pembantu Mayor yang orang Islam. Jemput saya untuk adakan aktiviti dengan masyarakat orang Islam di situ. Dan banyak kawan saya satu pengajian di Medina dulu yang kerja sebagai chaplain dalam penjara. Artinya imam dalam penjara. Mereka bila dengar saya di situ, ajak saya juga untuk bagi ceramah di dalam penjara. Ramai orang masuk Islam di Amerika dalam penjara. Ini luar biasa penjara sana. Bukan? Dan kalau dia dah masuk Islam, orang yang warden penjara yang bukan Islam rasa tenang kerana dia tahu kalau dia masuk Islam, dia keluar tak balik-balik. Dia sudah berubah. Kita tahu Muhammad Ali Clay masuk Islam dalam penjara. Ya. Ramai Mike Tyson biasa masuk penjara. Di situ orang berdakwah. Malcolm X semua. Ini semua dah biasa masuk penjara dapat hidayat situ. Saya nak cerita pengalaman saya. Waktu saya khutbah Jumaat di dalam. Ini tahun 90-an. Waktu saya khutbah, tak ada satu orang pun yang bercakap, berbisik. Semua dengar. Complete silent. Kenapa? Kerana orang yang masuk Islam sudah terdedah dengan adab Jumaat. Ada ilmu. Tak cakap. Ada 4 orang akan berdiri. 2 depan, 1 sini, 1 kanan, 2 belakang. Monitor jemaah. Kalau ada jemaah bisik-bisik, dia akan jalan. Bukan nak cakap dengan dia. Dia datang, dia tepuk. Signal, dengar. Habis khutbah, saya sedang tengok kan. Habis khutbah, nak sembahyang Jumaat. Dia minta izin. Imam, give us few second. Saya kata silakan. Apa dia buat? Dia luruskan saf. 2 orang depan, 2 orang belakang cek saf. Kata 20 saf. Ini cek 1 sampai 10. Sana 20 sampai ke tengah. Dia cek setiap baris. Lurus, rapat. Lurus, rapat. Habis dah cek, baru dia maklum. Imam dan jemaah is ready. Allahu Akbar. Sedap semayang berjemaah. Dia akan bilang, jemaah sudah ready. Kita rasa hidup sunnah Nabi. Di mana? Di Amerika. Di mana? Melalui penjara. Disiplin. Itulah tarbiyah Nabi.
Umat dia jadi umat khairul ummah kerana dapat tarbiyah daripada masjid. Masjid pusat pemulihan, pusat pendidikan, pusat disiplin. Jangan, tapi sedihnya, ini kalau masjid semua, kalau zaman Nabi bersih kerana an-nazafah minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, mula-mula bab iman, lepas iman taharah sebelum semayang. Betul tak? Pentingnya kebersihan. Maka apa yang perlu kita cek? Ahli jawatan kuasa mesti pastikan masjid tempat musola bersih. Bagus, alhamdulillah. Dan vacuum dah sapu. Selain itu, bilik air. Cek. Alamak. Bilik air ni maaf kadang-kadang. Ini ada, itu tak ada. Ya, basah. Itu rosak, sana rosak. Elok kita nak buang, tak terbuang. Masuk tengok, kita pun tak boleh keluar lagi. Tak jadi keluar. Mungkin kita ingat itu bilik air. Kalau bilik air mesti kotor. Tak sepatutnya. Saya nak cerita tentang masjid Jepun. Kalau biasa, kerana saya sebagai penasihat juga kepada Japan Halal Foundation dan Assalam Foundation yang ada masjid di Tokyo. Kalau tuan-tuan pergi sana, kalau takdir boleh ziarah. Kalau ziarah Masjid Assalam, nampaklah nama saya situ. Sebagai penasihat kepada yayasan itu dan Masjid Assalam. Jepun memang sampai hari ini mana-mana saya pergi, saya tak tinggalkan sebut Jepun. Kerana disiplin orang sana luar biasa. Bilik air tak pernah basah. Dia lain macam sikit. Kita bilik air kena basah. Pasal bilik air, dia bilik air memang kering. Basah, lap. Basah, mop. Allahu Akbar. Boleh tidur bilik air. Bersih, ya Allah. Itulah Islam. Kita cek masjid-masjid. Supaya semua orang datang tengok. Kemudian kalau dia kotor, jangan marah. Kita buat bersih. Dalam khutbah, boleh bayar khutbah bab itu. Adab guna bilik air. Jangan kita lupa, kita ada orang tua, ada muda. Orang tua kadang-kadang balance kaki tak kuat. Kalau dia basah, dia salah pijak, dia boleh jatuh. Bila jatuh, bilik air tak besar kan. Mungkin hentaklah semua, boleh paralyze, stroke. Jangan main-main, bilik air ni walaupun dia bilik tak lama kita masuk, silap you pijak, you jatuh. Betul tak? Itu kena jaga juga. Apa rosak, betulkan. Belanja kena pada tempat. Sebab itu ahli jawatan kuasa masjid ikut hukum. Aqama salat wa atuz zakah. Kan? Apa itu wa atuz zakah? Artinya kita sedia untuk korban dan sedia untuk keluar duit menjaga masjid. Jangan satu bab pun tunggu majlis. Jabatan. Tukar bab kena bayar. Apa salahnya kalau Allah bagi rezeki kita lebih, kita yang ganti. Duit kita. Rugi tak? Rugi tak? Untung bila setiap kali orang buka, orang manfaat, dapat pahala. Tapi kita tak ada semangat itu. Ini masjid. Kita jawatan kuasa saja. Apa-apa rosak, telefon jabatan. Jabatankah yang bertanggungjawab jaga masjid? Atau majlis? Majlis kah jabatan? Jabatan. Tak perlu kita ada semangat. Kalau apa rosak, ke rumah saya ada kelebihan, bawa. Tunjuk bahawa kita ini suka memakmurkan masjid. Kita suka korban sedikit duit kita, korban masa kita. Dan kalau boleh sebulan atau 3 bulan sekali, minta anak-anak muda dah sama-sama datang untuk membersihkan masjid. Jadi satu aktiviti. Boleh tak boleh?
Boleh benda itu semua boleh kalau kita mendekati masyarakat, mesra dengan masyarakat. Masyarakat suka berkhidmat, termasuk untuk orang muda-muda yang tak ada kerja kadang, ataupun orang-orang tua-tua yang sudah pension pun tak ada kerja. Dia perlu nak buat sesuatu, tapi tidak adanya inisiatif ke arah itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi saudara yang kami hormati, saya yakin kita sebagai ahli jawatan kuasa, kita lebih tahu. Kalau kita ada masalah, jadikan dia pusat untuk selesaikan masalah. Bincang di situ. Dan jadikan imam itu tempat rujukan. Orang ilmu, ustaz-ustaz yang ada, minta dia ada counseling. Supaya kalau belia-belia kita ada masalah, buat satu program counseling di masjid. Itu yang kita buat. Tapi kita tidak dibuat di masjid. Kita ajar orang-orang tertentu buat. Sampai restoran-restoran pun kita ajar mereka. Buat satu khidmat tambahan. Selain you sedia makan minum untuk orang datang, mesti orang bayar. Tapi you kena counseling kalau orang ada masalah. Kita ada satu bilik counseling. Bukan tiap-tiap hari, mungkin seminggu sekali. Nak tunjuk bahawa masjid ini memang aktif. Berhubunglah dengan ustaz-ustaz semua yang aktif. Boleh tak ustaz seminggu sekali letakkan satu waktu, 2 jam. Ustaz lain pun 2 jam. Masalah keluarga boleh dapat khidmat nasihat. Bukankah begitu? Tunjuk bahawa pusat pendidikan orang Islam berpunca dari masjid. Tempat tarbiyah. Saya yakin kalau kita semua ada lagi idea yang lain, boleh bincang, bermusyawarat, dan sama-sama kita cari jalan yang terbaik untuk membantu mendisiplinkan anak karya. Barulah kita jadi ahli jawatan kuasa masjid yang cemerlang, bertanggungjawab, dan kita akan tinggal satu legasi. Mati kita, orang akan rasa hilangnya orang tua tadi yang begitu baik, tunjuk contoh yang baik, sayang anak-anak, prihatin terhadap orang tempatan. Tak rugi. Be friendly lah orang kata. Jangan orang muda datang pun satu macam tengok. Tegur lah. Kalau orang muda tak bagi saran, tak apa, kita biasakan. Assalamualaikum. Biasakan dia dulu. Lama-lama dia biasa. Jangan. Ini nak masuk masjid tak salam, tak hormat orang tua. Marah. Dan kali tak datangi. Dia orang tua tu gang. Selalu pergi kena marah. Ya. Ini juga imam-imam boleh main peranan. Selepas kuliah, 10 minit bagi tazkirah tentang adab. Bagaimana tanggungjawab orang muda terhadap orang tua. Macam Nabi kata, Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umat saya. Kalau yang muda tak erti hormat yang tua tak sayang yang muda. Cuma cantik Islam itu. Bukan. Apalagi suami isteri. Didik. Suami semua yang datang masjid, yang hari Jumaat selalu khutbah. Perempuan tak datang. Suami yang datang. Didik. Bagaimana jadi suami yang baik? Tajuk. Bagaimana senang saja. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di antara seorang suami bukan dia baik dengan kawan, dengan majikan, dia baik dengan isteri. Kalau selalu kita masuk tarbiyah akhlak ini, akhirnya anak-anak jadi anak baik, isteri jadi isteri yang salihah, suami jadi suami yang solih. Allah, untung kita. Bila ada mayat saja, you tengok orang semua datang, dia tahu tanggungjawab. Sama-sama Islam kan. Bila ada seorang mati, semua ambil bahagian salat mayat. Tak perlu minta undangan lagi. Jangan tunggu undangan. Nak mati nak minta undangan apa? Walimah saja je tunggu undangan lah kan. Mati nak dia tak jemput pun. Orang mati nak jemput bagaimana? Kan? Siapa yang suka salat mayat seseorang Muslim, mudah-mudahan bila dia mati, ramai orang suka semayang mayat dia. Untung, sama-sama untung. Salat mayat saya dapat 1 qirat. Pahala sebesar Bukit Uhud. Bukan kecil. Tapi orang tak nampak, orang tak tahu. Semua ini, Allahu Akbar.
boleh start dari masjid. Itulah sedikit sebanyak saya nak tambah untuk kebaikan kita bersama. Dan saya yakin ya, kita sudah lama pegang jawatan masjid, dan kalau dapat kita ubah suai sedikit, ya, bagaimana boleh kita minta lebih banyak orang muda juga ambil bahagian, dan adanya yang cek bilik air, pastikan apa rosak ganti. Jangan biar dia rosak tak cantik. Saya tahu saya pergi masjid kadang orang Islam, saya Jepun saja saya tapik. Kalau negeri Arab pun saya pening kepala kadang-kadang. Tak tahulah bagaimana kita ini ya. Kita yang paling banyak guna air. Kita yang paling penting jaga kebersihan sebelum COVID. Kita dah ambil lah selalu basuh muka, basuh telinga, basuh semua, basuh tangan 5 kali satu hari satu malam. Tapi bilik air boleh kotor. Sampai ada tempat duduk boleh berkarat. Kan? Luar biasa juga najis kita. Kan? Sampai berkarat. Apa puncanya? Ini kerana tak kisah kebersihan. Mudah-mudahan kita tingkatkan kualiti itu demi kebaikan supaya anak-anak muda tengok kita, wah, masjid ini beginilah. Puas hati. Itu yang kita nak. Boleh buat tak? Boleh, insya-Allah. Kalau memang kita yakin kita boleh, memang boleh buat. Ya, sedikit korban masa kita, energi kita, exercise kita. Saya sendiri, markas saya. Tiap-tiap bilik air, saya siap satu mop. Tiap-tiap bilik air. Rumah saya pun setiap bilik air mesti ada satu mop. Selain dari kalau kita mop yang kain tu, kita ambil yang boleh serap air punya. Bila air, sekali kita sapu, terserap air, kering dia. Itu cara yang kami kena buat. Sampai orang tak Islam kalau datang tempat kita, dia nak ke bilik air, dia keluar saja, dia cakap sama dia. Saya tak cakap pun. Kadang yang datang orang Cina lah, orang putih, sama dia cakap, very clean. Itu yang kita nak, biar orang yang mengiktirafkan, akui peranan kita. Wah, Muslim are very clean. Tapi kita sedih lah kadang-kadang. Kita pergi masjid kita, kan? Kita ada hajat nak masuk bilik air, ya Allah. Tapi apa nak buat? Kena buang juga. Dia emergency apa nak buat? Buang. Ini contoh lah. Jadi saya akan buka laluan selepas ni untuk soal jawab sekiranya ada apa-apa soalan. Saya mohon maaf terlewat sikit hari ini kerana kebetulan kita ada bersama Datuk Mufti tadi. Jadi insya-Allah kalau ada soalan dipersilakan. Tafadhal. Apa-apa soalan silakan. Mungkin ada pandangan yang baik yang boleh berkongsi. Alhamdulillah. Ya, silakan daripada para peserta soalan untuk dikemukakan kepada Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ambil bukan soalan. Okey. Cuma nak minta sikit lagi penjelasan. Awal tadi awal Datuk Syekh mengatakan 3 amalan betul yang Ayat. ada takbir. Lillah, kerana Allah satu, ikut sunnah Nabi kedua. Bukan. Ketiga, amalan-amalan kita yang nak buat walau sedikit biar istiqamah. Silakan. Sekarang ni soalan doa ni. Nah, tak apa, silakan. Sekarang kita dengar kita memang orang yang beriman doa dimakbul. Kan? Insya-Allah. Jadi kalau kita balik tiap orang makbul itu kita dapat kejayaan lah. Tapi orang tak beriman, tapi lah. Okey. Dia berjaya juga dalam Okey. dalam Dunia apa-apa juga dia dapat. Kita nak simpulkan baik kejayaan itu dulu. Nah. Soalan itu cantik. Orang beriman sepatutnya doa kita dikabulkan.
Tetapi kadang kita lihat macam orang beriman dia minta-minta tak dapat. Orang tak beriman pula yang kita panggil orang kafir dan sebagainya. Nampak dia berjaya. Apa dia buat berjaya. Okay. Nah, di sini kita pertama kita dengar apa yang Allah ingatkan kita. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ingatkan kita, wahai Muhammad, kalau orang tanya engkau tentang aku, katakan aku ini hampir dekat. Lebih dekat pada dari urat leher ini. Oleh kerana itu, memohonlah kepada aku supaya saya perkenankan hajat kamu. Selepas you memohon, ikutilah doa kamu dengan ketaatan apa yang Allah perintah, buat dulu. Falyastajibu li. Apa yang Allah suruh kita buat, buatlah. Macam orang kata, you nak gaji, kerjalah dulu. Bukan? Tak boleh masuk kerja, gaji dulu. Tak payah kerja lah. Kan? Kerjalah dulu. Kerja baik-baik, insya-Allah orang nilai, bagi you gaji yang baik. Falyastajibu li wa yu'minu bi. Bila you dah buat apa yang Allah suruh, you jangan lupa yakin. Kita kadang keyakinan kurang. Cepat putus asa. Nah, orang tak Islam. Kita ada masalah, banyak doa, amal kurang. Kan? Seakan-akan kerja sikit, gaji mau besar. Peninglah kepala majikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhir min khalaq." Manusia ada dua kumpulan. Satu kumpulan nak berjaya di dunia sahaja. Dia mau dunia. Allah kata, saya bagi. Tapi tak ada apa-apa di akhirat. Ini nilai hidup orang kafir. Dia nak jaya dunia. Semua kaya ni, mewah ini. Besar kereta, besar rumah, semua besar. Tapi dia tak beriman. Wa minhum, Allah sambung. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul? Doa yang kita sudah baca. Dengan ayat yang sama. Allah cerita kumpulan pertama, dia mau dunia jaya. Dapatlah. Dia kerja dunia saja. Semua dunia. Semayang tidak, apa tak ada. Kerana dia tak beriman. Dapatlah. Kita orang beriman, tidak hanya nak senang di sini. Kita jadikan dunia sebagai perantaraan untuk akhirat. Ad-dunya khuliqat lakum walakinnakum khuliqat lil akhirah. Dunia dijadikan untuk kita. Kita bukan hamba dunia, kita hamba Allah. Dunia kita suka, tapi jangan biar dunia masuk dalam hati. Bila dunia masuk dalam hati, iman hancur. Tengoklah apa yang berlaku dari negara kita, kan? Yang kaya-kaya semua tak pernah puas. Bukan? Dengan korupsi semua macam-macam. Akhirnya Allah kata, qad aflaha man zakkaha. Berjaya orang yang jaga dirinya, bersihkan dirinya, zahirnya, batinnya, mindanya dibersihkan. Bersih daripada akidah yang tak betul kepada yang hak, Quran dan Sunnah. Semua rezeki yang halal, semua kita bersih. Kuranglah rezeki dunia bandingan dengan orang-orang tidak Muslim. Tapi tak apa, kerana matlamat kita untuk akhirat. Dia tak ada akhirat lagi. Kerana dia mau dunia, Allah bagi dunia. Allah adil. You mau dunia, saya kasih dunia, habis. Kita dunia, Alhamdulillah. Tapi kita nak akhirat, lebih. Betul tak? Sebab itu kita punya fokus, tumpuan kita berbeza dengan mereka. Kita tak perlu macam mereka. Kerana mereka hamba dunia. Kita bukan hamba dunia, kita hamba Allah. Kejayaan jangan kita nilai daripada material. Jangan. Kita nilai macam itu. Orang kata apa? Di mana letaknya kekayaan? Kekayaan bukan letaknya kerana banyak harta. Tetapi kekayaan jiwa. Ghadiyun nafs. Sikit barakat. Faham ya? Sikit barakat. Hidup tak ada.
Susah hati, tak utang orang, tak curi barang orang. Senang ya. Ingat orang-orang bandar, orang kaya-kaya hidup senang tak? Nampak kereta besar, masalah pun besar. Kan? Oh, banyak mas. Kita macam orang kampung senang hidup. Kadang orang tanya, Ustaz, ini orang-orang atasan banyak. Oh, orang atasan banyak kerja. Banyak masalah. Kita boleh tidur lena sekejap dia tidur. Baca doa bismillah tidur. Dia susah nak tidur. Oh, dia banyak masalah. Kalau ada telefon saja dia ada pening kepala dah. Apalagi kan. Kita siapa nak telefon kita? Kan? Hidup kita tenang. Jadi jangan susah hati tentang kejayaan orang lain. Bukan artinya kita tak boleh berjaya. Kita boleh berjaya, tapi kita tak akan ikut cara mereka. Mereka tak kira halal haram. Kita ada halal haram. Itu yang jadikan Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat semua bukan. Ada yang kaya. Kaya kerana dia bijak. Rajin. Tapi umumnya. Tapi Rasulullah SAW cerita orang miskin akan masuk surga lebih awal daripada orang kaya. Kerana orang kaya, apa yang Allah bilang kepada kita? La tus'alunna yawma izin anin naim. Lagi banyak harta kamu, lagi panjang soal siasat Allah di akhirat. Kita ambil soalan ringkas saja. Tak ada apa pun. Bukan. Nah, lalu titi sirat ringan. Pasal tak banyak baggage, tak banyak bag kan. Macam you turun kapal terbang, keluar negara balik-balik, custom, ada beli barang? Tak ada, sikit ya. Bag pun 2 saja. Lalu. Tak stop-stop lagi kan. Sikit ya, 20 bag. Oh. Banyak cerita. Boleh tepi ke sekian. Buka satu-satu. Banyak kerja. Sebab itu, kita orang Islam, kekayaan kita tidak letak kepada harta benda. Pada jiwa yang bersyukur, lidah yang selalu ingat pada Allah. Faham ya? InsyaAllah, jangan susah hati. Kita kaya jiwa. Ya? Itu penting. 6. Saudara ada yang belakang, tadi angkat tangan. Nanti bagi laluan pada saudara di belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanya tentang bagaimana nak menguatkan diri sendiri menghadapi cabaran iman juga lah kan. Kita bercakap soal iman dan kita berikan sesuatu yang untuk menyuburkan iman kita. Tapi kadang-kadang kita mudah tewas dengan serangan-serangan orang, fikrah, tak setuju dan sebagainya. Dan kita tetap dalam jalan kita, tapi nak lebih kuat supaya sabar dan kekal dalam hadapi ujian. Alhamdulillah. Ya. Pertama, untuk menjaga iman, Rasulullah telah ingatkan umatnya dalam Sahih Muslim, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Satu hadis. Siapa nak jaga iman, nak pasti iman itu kuat. Ketahanan kuat. Pertama, dia mesti sayang apa yang Allah sayang. Suka apa yang Allah suka. Benci apa yang Allah benci. Dan suka memberi yang mana Allah galak kita memberi. Dan jangan membantu dan benda yang Allah tak suruh kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Benda baik, ketakwaan sama-sama kita bantu. Untuk bermusuh, untuk melakukan benda-benda yang berdosa, kebencian, saya tak mau terlibat. Dengan adanya sifat begini, artinya pertama iman kita okey. Nabi dah kata, faqad istakmalal iman. Iman good. Sempurna. Dia ada macam, nak cek macam cek COVID lah kan. Dia ada alatnya. Hati you senang apa yang Allah senang, suka apa yang Allah suka, benci apa yang Allah benci, itu semua baik. Untuk menghadapi masyarakat, kita perlu banyak hikmah. Manusia ini bukan orang yang degil semua. Dia orang ilmu.
Kita nak nasihat orang, kita biar ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita tak nasihat, kita marah. Saya bagi satu contoh. Kadang orang muda datang tempat saya, salam tak bagi. Cakap bahasa Melayu. Ini anak Melayu ni. Cakap Melayu pun tak nak cakap speaking saja. Kerana dia belajar international school kan. Kira dia rasa kalau cakap orang putih, kira makam lain macam sikit. International makam. Cakap Melayu ke arah ini ketinggalan zaman. Mesti barat-barat. Dia anggap barat itu macam malaikat semua. Bukan? Jadi dia datang, salam tak bagi. Bila saya cakap, dia kata, "You are not talking to a Muslim." Ini anak orang Islam. Dia kata, "Saya bukan Islam tau." Nama apa? Nama pula Ramli. Tapi dia berani kata, "Saya bukan Islam. Saya tak semayang. Saya dah tak puasa." Marah tak kita? Mak dah tak tahan. Bapak dah tak tahan. Lagi dia marah. Inilah kata mak bapak yang tak ada ilmu. Bila saya tanya, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, marah saya. Apa dia kata? Saya Kristian sekarang. Saya bila semayang dengan Nabi Isa, saya rasa dekat dengan Tuhan. Saya semayang dulu, semayang cara Islam, tak rasa apa pun. Betul tak? Agak-agak betul tak perasaan ini? Betul. Pasal kita didik anak semayang, kita tak pernah bagi ilmu. Asal buat. Betul tak betul? Kita tak betul-betul tanam ilmu supaya dia tahu kenapa semayang. Kelebihan solat, tentang kelebihan dia punya gerak-geri, badannya, mindanya, jiwanya, dia ada BMS, body, mind and soul. Kita tak mampu nak jelaskan dengan betul. Solat ada power, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia semayang tak power. Tak boleh salahkan dia. Pasal dia buat tapi dia tak boleh rasa. Khusyuk tak faham. Kalau dia tanya bapa apa arti Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Bapa pun kata, nantilah tanya mak dulu. Tapi dah baca berpuluh tahun. Tak faham. Tapi dia bila semayang dalam Kristian ni, dia cakap orang putih. Dia faham orang putih. Cakap, dia rasa dekat. Saya tanya, saya tak marah dia. Dia kata, "Oh, you sudah Kristian." Ini contoh lah. Tak cakap dengan orang. Kena ada ilmu. You percaya siapa sekarang? Nabi Isa, Jesus is my God. Ini mak tidak dengar ni. Menangis mak. Apa jadi? Mana salah kami? Hantar anak ke sekolah yang terbaik. Fees pun mahal. Tapi akhirnya hasilnya begini. Saya kata, "Kak mak, boleh you keluar sekejap?" Biar saya cakap dia. Pasal terlalu emosi. Susah. Saya kata, "You percaya Nabi Isa?" "Yes. He is my Lord." "Good." Sampai angkat tangannya. "Saya pun percaya Nabi Isa. Saya tak boleh jadi Muslim kalau saya tak percaya Nabi Isa. Kerana Nabi Isa itu adalah utusan Allah juga. Satu Nabi. Hanya kita percaya Isa ibnu Maryam, anak Maryam. Dia percaya Isa anak Tuhan." Saya tanya dia balik. "Bila you masuk Kristian?" 8 bulan dulu. Baru 8 bulan. Saya tanya dia balik. "Umur engkau berapa?" 19 tahun. Berarti 18 tahun, 4 bulan you Muslim. Betul tak betul? 8 bulan baru you rasa you Kristian. Bagus. Saya tak marah. Kalau kita, apa jadi pada kau? Kau dah murtad. Kita marah lah kan? Sudahlah. Saya tak apa. You percaya Nabi Isa kan? Bagus. Saya percaya Nabi Isa. Sama kita. Hanya bezanya nanti. Saya percaya Isa anak Maryam. You percaya Isa anak Tuhan. Tak apa.
You percaya mana Nabi Musa ada? Dia pun kata, mesti kah? Tak tahu. You orang Kristian kan sekarang. You percaya pada Nabi Musa ada? You tak boleh tak percaya. Saya cakap, you tak boleh tak percaya. Kerana you tak boleh jadi seorang Kristian tanpa mempercayai Injil. You kena percaya pada Injil. Dalam Injil ada sebut Nabi Musa. Dalam Injil ada sebut Nabi Ibrahim. Dalam Injil ada sebut Nabi Yusuf. Semuanya ada. Saya nak tanya. Tuhan Nabi Musa nama apa? Dia nak jawab apa? Dia baru 8 bulan. Tak mengkaji, seronok ya. Dia nak seronok, dia kata bebas. Kalau jadi Kristian semua boleh. Ya, tak semayang, tak itu, minum, parti, perempuan, semua boleh. Itu yang dia nak orang muda. Bukan percaya sangat pun. Tapi kita tak boleh lah nak marah dia, saya kata. Tak apalah, saya kata. Saya sudah Kristian dulu. Saya orang Kristian. Tapi saya masuk Islam. Tapi kerana you kata you Kristian, bagus juga, saya nak tahu. Mungkin ada kebaikan yang Allah ya nak buka hati engkau jadi begini, mungkin ada sebab. Supaya sekarang you tahu membezakan apa yang dipercayai dalam Kristian dan apa dalam agama. Hanya agama Islam you tak boleh rasa kerana you tak dapat ilmu yang betul. Tapi tak apa, saya kata. Lain kali jumpa saya kata, you bawa kawan-kawan Kristian, saya kata, saya nak belajar. Saya nak tanya. Tak datang. Tapi dia tak bawa kawan Kristiannya, dia sendiri datang. 4 kali dia datang. Kali kelima, bila ada seorang perempuan Kristian nak masuk Islam, saya minta dia bawa keluarga, saya minta laki ini datang. Jadi saksi. Selepas tu terus dia jumpa saya. Bila saya boleh masuk Islam balik? Saya tak marah dia. Kita jinakkan dia. Saya kata, nak masuk Islam balik. Bagus. Jumpa saya esok. Pasal orang kalau bukan Islam nak masuk Islam, kita ada borang. Mengisi macam-macam. Jadi dia pun ingat, dia kena isi borang. Esok dia datang, saya kata, Alhamdulillah, you sudah faham apa yang saya cerita? Apa bezanya Islam dan Kristian? You sudah dapat bezakan? Saya orang Kristian, saya sudah Islam. You baru 8 bulan, tak apa. Pengalaman. Mungkin ada hikmah Allah yang tahu. Nak maksud saya? Ya, saya dah sedar bahawa selamanya apa rasa saya tak betul. Bagus. Syahadah dengan saya sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Borang, tak payahlah borang. You make IC Islam. Surat beranak Islam. Habis. Selamat datang. Sampai hari ini dia datang kelas saya. Contoh. Jadi memang kalau kita nak cakap dengan orang lain, perlulah ada ilmu. Sebaik-baik cara nak cakap dengan orang, dengar dulu. Apa yang dia cakap, dengar dulu. Samah. Supaya kita faham minda dia. Apa yang dia tak puas hati. Apa yang dia geram kat kita. Apa yang tak setuju, dengar dulu. Kalau kita dah tahu apa-apa, kalau kita ada dalil, kita jawab. Takkan apa yang kita buat selama ini salah. Tak, saya tak kata apa yang kita buat itu salah. Ini ibadat ke adat? Kalau ibadat, mesti ada dalil. Kalau adat, tak perlu dalil. Kan? Tanya dia dulu. Ini Islam agama siapa? Kita kah? Kita bukan pemilik Islam. Kita Muslim. Islam agama Allah. Kita Muslim. Islam tak ikut kita. Kita ikut Islam. Bukan. Kalau kata Islam ala Cina, Islam ala India, Islam ala Arab, Islam ala Melayu. Tak betul. Melayu masuk Islam. Arab masuk Islam. Arab dulu jahiliyah. Akhirnya masuk Islam. Cina masuk Islam. 200 juta umat Islam di Cina. Bukan sikit. 200 juta. 5-6 kali seluruh rakyat Malaysia. Tapi kita tak tahu.
Sebab dia bila cakap orang Cina, bila saya cakapnya, wah, ya ke? Ha? Dia pun tak tahu. Sekarang dia tahulah kata, 200 juta tahu. You punya keluarga pun tak tahu. Dia Muslim tak tahu, bahasa you dah hilang. Generasi dah terputus. Dia tak rasa asing bila kita cakap dengan dia. Pasal kita tak marah, kita ada ilmu. Memang nak tegur orang, nak cakap pada orang, ada ilmu. Tak ada ilmu memang kita susah. Tapi walaupun kita tak ada ilmu banyak, tanya dia dulu. Apa yang dia tak puas hati, apa dia tak setuju, kita catat. Dan kita tanya ustaz-ustaz kita yang lain. Itu cara kita approach. Ya. Nah, balik pada saudara. Silakan. Silakan. Sama doa tadi ini. Naam. Bolehkah kita buat kesimpulan mengatakan orang yang bersoleh ataupun kafir pun dimakbulkan doa? Kesimpulannya. Bolehkah kita menyimpulkan bahawa doa orang tak Islam pun makbul? Okey. Allah Rahman Rahim. Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Yang takdirkan dia hidup Allah. Betul tak betul? Setiap orang yang Allah izinkan dia hidup, Allah sediakan rezeki. Sehingga Allah kata, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Tak boleh you nak bunuh seorang kerana takut kelaparan. Rezeki aku yang sediakan. Semua. Sampai syaitan pun tanya Allah, you sediakan rezeki kepada anak cucu Adam, saya tak ada ke? Syaitan. Oh, dia pun tanya, dia tak puas hati juga. Saya tak ada ke? You jadikan aku dulu sebelum Adam. Bukan. Nabi kata apa? Ada. Siapa-siapa yang makan dan minum tak sebut nama Allah, itu rezeki engkau. Jangan main-main. Siapa makan, minum dengan tangan kiri, itu rezeki engkau. Sebab itu Nabi kata, la taqulu, la tashrabu bishimal. Jangan makan, jangan minum tak pakai kiri. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Semua ada rezeki. Dunia ini Allah jadikan siapa usaha dia dapat. Dia usaha lebih, dia dapat lebih. Dia tak payah doa pun, dia usaha dia dapat rezeki dia. Banyak orang free thinker kan, orang yang tak percaya Tuhan pun. Orang Cina sekarang banyak tak percaya Tuhan. Itu budaya saja. You tanya dia kenapa you pergi tokong-tokong tu, you bawa buah, you bawa ayam, you bawa telur, bawa bunga, pasal apa? Orang tua-tua buat macam kita ikut lah. Dia tahu pun tokong tu bukan boleh makan. Dia tahu. Sebab itu sekarang dia ada bijak. Orang Cina pun semakin cerdik. Dia tak bawa buah asli lagi. Dia tak bawa telur asli, bunga asli. Dia tahu Tuhan nanti tak makan. Lama-lama layu rosak. Yang nak makan pun tukang jaga tokongnya. Bukan. Apa dia bawa sekarang? Plastik je. Bunga plastik, buah plastik. Setahun sekali tukar. Kalau dia yakin itu Tuhan, dia berani tipu Tuhan bagi makanan plastik. Satu budaya. Jadi akhirnya dia pikir menyaga. Dia usaha. Dia tak percaya Tuhan, tapi dia usaha, Allah bagi rezeki dia. Hanya rezekinya itu tidak diberkati. Kita rezeki sikit tapi halal diberkati. Itu bezanya. Ya. Tak semestinya doa tu. Tak ada doa pun Allah sediakan rezeki. Kalau dia takdirkan dia hidup, Allah sediakan rezeki. Satu tanda bahawa kita sudah hampir kembali kepada Allah, rezeki terputus. Makan ada, kita sendiri tak boleh makan. Itu tanda-tanda dia. Bukan. Makan ada, tapi kita tak boleh makan. Dan rezeki dah kurang 1, 2, 3. Itu tanda semakin dekat untuk kita kembali kepada Allah. Sebab itu kita perlu buat contoh yang baik dan dakwah supaya orang Cina masuk Islam. Akhirnya harta dia jadi harta orang Islam.
kedainya kedai orang Islam kerana dia sudah masuk Islam. Sebab itu tidak ada satu kerja yang paling mulia di sisi Allah daripada dakwah. Semua Nabi diutuskan untuk dakwah. Tapi kita gagal berdakwah. Okay. Mudah-mudahan kita boleh. Ya, tunjuk kita orang Islam bukan untuk dunia. You nak senang silakan. Tapi kita beramanah, jujur. Berurusan dengan orang amanah, jujur. Ada komitmen. Supaya bila berurusan dengan kita, dia puas hati. Dia kata, kalau kita menjaga sama orang Islam, bagus. Dia tak tipu kita. Itu bagus. Itu cara kita majukan diri. Faham ya? InsyaAllah. Ada soalan lagi? Pihak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kebersihan itu sebagai iman. Naam. Waktu permasalahan dia kita nak tengok yang dikatakan kebersihan itu. Sebenarnya kebersihan itu dan kotornya dan seluruhnya yang kita kalangan orang Islam. Pada pandangan kita, pasal apa dia begitu? Pasal apa jadi? Saudara ada jawab kata disiplin. Kita tak anggap benda itu semua amanah Allah. Jagalah baik-baik, kita guna pakai, kita nak elok. Lepas kita pakai, jagalah bagi elok. Itu saja. Bukan susah sangat. Tapi saya nak cerita punca di mana. Sejak tahun awal 80, saya selalu terlibat dengan sekolah-sekolah PIBG dengan pendidikan. Biasanya sekolah konvent, sekolah St. Mary, ini sekolah orang-orang asas orang Kristian, St. John semua. Bersih. Sekolah agama, Allah saja yang tahu. Saya tunjuk. Bila orang Islam, dia buat kelas agama. Kan? Walaupun sekolah itu orang Kristian dia, tapi ada pelajaran kurikulum agama. Orang anak tak Islam masuk sekolah apa? Kelas apa? Kelas apa? Kelas moral, betul. Kelas adab, kelas akhlak. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammimu makarimul akhlak." Sesungguhnya saya diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia. Itu tarbiyah Nabi. Kita pula, kita adakan semayang, tapi adab semayang pun tak ajar. Ajar wudu, tak jaga tempat wudu. Kan? Islam ajar istinja bagaimana kalau tak ada air. Bukan. Kalau nak guna air bagaimana, ada adab. Pembaziran pun jangan. Jaga kebersihan tempat yang kita nak pakai untuk wudu, tempat nak tandas, jaga. Kerana bukan kita saja pakai, semua orang nak pakai. Moral adab ini tak ditekankan dari sekolah. Berarti segi itu memang kita gagal. Tapi orang tak Islam daripada sekolah, daripada kindergarten dia dah ajar disiplin itu. Dia ikut Islam, kita tinggalkan Islam. Hanya dia tak Islam, tapi nilai dia ikut Islam. Kita pula terima ritual Islam, tapi nilai kita tinggal. Value tak ada. Punca daripada pendidikan. Penjajah kita pandai dulu. You nak Islam, Islam cara itu cukuplah. Belajar Quran, baca Quran, hafal Quran, tak payah faham. Sebab itu kan saya tak faham. Kan? Oh, habis tahfiz, tapi akhlak di luar Allah saja yang tahu. Kita gagal segi itu. Dan Nabi ingatkan umatnya bahawa di akhirat
barang yang sangat bernilai, sangat berat timbangan di sisi pertimbangan Allah, ialah apa? Akhlak yang mulia. Berpunca daripada situ. Kita gagah. Tapi jangan kita gagah sekarang. Masih ada peluang untuk betulkan keadaan. Dari sekarang. Bila makan, disiplin. Basuh tangan, duduk sama-sama, jangan membazir. Kan? Kalau jatuh, kita kena kutip, makan, sama-sama nanti kita kemas. Start daripada rumah. Makan tiap-tiap hari, minum. Kanan, tangan kanan, anak jangan lupa tangan kanan. Kiri lagi, kanan, kiri lagi. Dalam malam sudahlah, dah cakap, tak mau dengar. Bukan? Jangan putus asa, cakap. Sampai dia ubah. Lama-lama dia tahu nilai. Itu yang saya buat dalam kelas saya. Saya terapkan nilai. Value input. Boleh kita buat. Ya, puncanya kerana kita korang tekan bab itu. Kita ada penjaga masjid, sudahlah, dia ada tugasnya. Kita anggap macam orang lain punya kerja, bukan kita punya kerja. Ini tempat kita bersama. Bukan. Ini contohlah. Macam rumah kita. Kalau siap tak ada mop, siap mop. Lepas ini balik beli mop. Tunjuk anak. Anak, bila you masuk, dah keluar basah, keringkannya. Saya masih ingat dulu ibu saya tak Islam lagi. Waktu saya mula-mula masuk Islam. Saya masuk tanda keluar. Ibu saya masuk dengan mop. Saya pun kata ibu, buat apa you nak keringkan ni tempat bilik air? Mestilah basah. Dia kata tidak, bahaya kalau basah. Mungkin budak-budak, you tenaga kuat, kaki kuat, you tak cepat, terlincir. Kita orang tua silap bijak, terlincir, jatuh. Baru saya tengok nilai. Itu yang saya belajar. Contoh, itu kita boleh start sendiri. Begitu anak-anak tolong. Ya, takut nanti you mandi bilik air, lepas tu ada sabun, ada shampoo. Lepas tu lantai itu lincin. Cuba you mau. Contohnya. Disiplin daripada rumah dulu. Lama-lama you tengok benda itu akan berubah. Jangan kata, ini dah terlambat lah. Tak ada benda yang terlambat. Walaupun kita dulu tak sedar, sekarang kita dah sedar, kita reinforce. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ada soalan tambahan? Ada berapa masa kita? Ada berapa lagi? 10 minit? Oh, 11.20. 10 minit. Ya. Ada soalan lagi dalam 10 minit lagi. Sebelah sini pula. Sini dah 3 soalan. Sebelah sini tak ada. Silakan kalau ada. Silakan. Jangan malu. Kita kongsi-kongsi saja. Ya, silakan. Fadal. Naam. Okey. Tiap-tiap bulan dapat allowance. Lagi? Apanya? Oh. I see. Okey. Ustaz, tambah apa satu lagi dia akan jawab play victim. Dia rasa dia tu yang dipersalahkan. Okey. Mana bersalah pun. Tak beginilah ya. Yang penting kita bermula dengan niatlah masing-masing. Apa niat kita? Akadar niat kita nak allowance, dapatlah allowance. Itu saja, innamal a'malu binniyat. Kalau niat you kerana dunia, dapatlah bahagian kamu di dunia. Kalau you dah dapat, yang perlu dibentuk sekarang diikuti ialah kita tunjuk komitmen kita lah. Tunjuk komitmen kita. Orang tak tahu cara hidup kami. Saya berdakwah sudah hampir 45 tahun. Saya asaskan pertubuhan saya Al-Qadim untuk berdakwah, menyampaikan Islam pada masyarakat orang tak Islam. Saya pernah jadi imam, director di pusat Islam di Hong Kong. Tugas untuk pergi bagi khutbah Jumaat setiap-tiap masjid, tiap-tiap Jumaat satu seluruh Hong Kong.
Ya. Dalam kerja saya tak pernah tanya gaji. You perlu khidmat saya datang. You sedia keperluan asasi untuk saya, cukup. You nak bagi lebih, saya terima. Saya tak pernah minta. Saya kerja dengan Perkim sejak tahun 80. Juga, saya tak pernah tanya gaji pun. You perlu, you bagi gaji, saya terima. Itu cara saya lah. Saya akan bagi yang terbaik. Bila saya buat sesuatu, saya bagi yang terbaik. Sebab itu ada satu doa penting kan. Nabi ajar kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa dia? Ya Allah, bantu saya untuk ingat pada Engkau. Nak zikir pun kena zikir dengan betul. Bukan zikir cara kita. Bukan zikir barat ke, timur ke. Zikir yang Nabi ajar. Nak bersyukur, syukur dengan betul. Bukan hanya terima syukur, tak terima kufur. Bukan. Terima seronok, tak dapat marah. Bukan. Contohnya, bukan. Wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku supaya setiap benda yang saya buat yang merupai ibadat, saya bagi yang terbaik. Best service. Tapi kalau dia tak kisah, dia bagi juga allowance, kerja kita tak buat, bagi allowance, alhamdulillah lah. Bukan. Hanya kita korang beramanah. Ya, paling baik nanti orang akan cakap lah. Bukan, di belakang kita orang cakap, ini teruk sangat. Tak cantik bila orang cakap. Tapi kalau kita buat terbaik, bagi yang terbaik, bukan allowance saja kita dapat. Lebih dari itu kita dapat. Bila kita khidmat pada masyarakat dengan baik, Allah bagi rezeki macam-macam. Rezeki bukan mesti duit saja. Saya alhamdulillah rezeki Allah, rezeki makan minum tak pernah terputus. Ajanya kawan, murid datang, bawa ini, bawa itu. Alhamdulillah. Saya tak pernah minta pun. Kawan-kawan saya, counseling saja. Kalau orang international lah. 1 hour, $150 per hour. Counseling. Hampir 500 wang Malaysia. Oh, bukan main. Pasal saya nak bantu kamu, nak dengar masalah kamu, masa terhabis itu, saya charge $150 per hour. Saya bagi counseling sejak tahun 80-an. Orang minta berapa? Tak ada fees. Saya buat kerana Allah. Yang penting, you dapat manfaat. You ikut itu, saya akan rasa nikmat. Tak pernah saya charge apa fees. Tapi Allah bagi rezeki. Dia senang, dia suka, dia yang bagi. You nak bagi, saya terima. Nabi dah kata, kalau orang bagi hadiah, jangan tolak. Tapi tak payah minta. Sebab itu saya bagi contoh. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Betul tak? Iqra'ul Quran wa'amalu bihi wa la ta'kulu bihi. Bacalah Quran. Ajarlah orang nak baca Quran contoh. Dan beramallah dengan Quran. Supaya orang yang belajar Quran beramal dengan Quran. Jadi saksi Quran. Dan jangan cari makan melalui Quran. Kalau you cari makan melalui Quran, boleh dapat orang bagi. Tapi di sisi Allah, zero, berkat hilang. Biar rezeki sikit, tapi ada berkat. Lebih baik daripada rezeki banyak tanpa berkat. Cepat masuk, cepat keluar. Tak ada berkat, cepat masuk, keluar pun cepat. Ada berkat sikit tapi cukup. Ada dia simpanan sikit-sikit sini sana. Jadi ringkasnya kalau kita buat kerja, tugas kita, kemudian atas ada amanah, kita korang pula jalankan amanah dengan baik, kita ubahlah supaya jadi lebih baik. Ya. Dan yang sudah-sudah rezekilah. Ya. Kadang-kadang orang yang bayar alam pun tak tanya. Dia pun tak cek SOP kita bukan. Buat laporan bulanan apa you dah buat.
dia yakin pada kita, ya, dia percaya, kita pun terima dengan prasangka yang baik. Jadi sekarang kita perlu hanya buat sedikit hijrah, perubahan. Dulu saya kurang, sekarang saya akan khidmat lebih. Ya, maklum balas kepada pihak yang bagi allowance apa yang kita dah buat supaya mereka pun puas hati. Lepas tu boleh tanya mereka apa lagi mereka perlu kita buat bagi proaktif. Dan kita dah tengok hasilnya. Lagi banyak you buat kerana Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang rahmat Allah, kita dia bagi kesihatan, anak isteri kita sihat walafiat, aman, itu satu nikmat. Rezeki bukan semesti duit saja. Kalau duit banyak, problem banyak, masalah juga. Bukan. Ini duit banyak, tidur tak lena. Kita alhamdulillah tak sempat baca Fatihah sudah tidur. Itu nikmat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita semua yang hadir. Sekiranya ada salah silap saya tadi waktu saya bercakap, mohon maaf. Dan sama-samalah kita renung apa yang kita dah buat selama ini, mana kelemahan kita yang perlu diperbaiki, kita perbaiki supaya kita jadikan contoh kepada anak-anak muda. Supaya anak muda boleh ambil contoh yang baik bila kita mati dan husnil khatimah. Begitulah harapan kita. Akhirnya kita bertemu kembali dari masa ke masa dan biarlah kita ada mindaya terbuka. Orang tak tahu, tanya. Dah tahu, amalkan. Nampak berat seorang, ajak kawan-kawan, jemaah, anak-anak sama-sama kita berjemaah. Jemaah rahmah, firqah azab. Jemaah selalu banyak kebaikannya, banyak rahmatnya, sendiri-sendiri banyak masalah. Akhir kata kita akhir dengan tasbih kifarah dan saya serah balik kepada ahli majlis. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.